Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Cikgu Samsudin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan. Yang saya hormati Ustaz Manasir Draman, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah. Yang saya hormati Cikgu Ma'al Huda bin Muhammad Hanafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan Cikgu Saidi Saleh, TPPD, Sektor Pembangunan Murid, para LA kita, Cikgu Muhammad Aminuddin, Cikgu Muhammad Ridwan dan Cikgu Muhammad Halim, Urustia, semua pegawai-pegawai, SIP, SISC, dan penolong-penolong PPD serta tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama kita berada dalam perjumpaan khas bagi semakan dan penyediaan bahan verifikasi PKPPD secara atas talian tahun 2021 pada pagi ini. Lebih dahulu saya rakamkan ucapan banyak terima kasih kepada Urustia, Cikgu Samsudin selaku Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Perancangan bersama rakan-rakan di Sektor Perancangan serta Urustia kerana dapat merealisasikan perjumpaan kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya sendiri tidak merancang untuk mengambil masa yang panjang. Apatah lagi saya difahamkan dua sektor akan juga bermusyawarat bersama Jabatan Pendidikan Terengganu, Sektor Pengurusan Sekolah mengurus musyawarat mapping guru besar, Cikgu Saidi di Sektor Pembangunan Murid musyawarat majlis sukan dia di peringkat jabatan juga. Jadi sudah semestilah kita perlu fokus secara terus dan dapat kita selesaikan dengan cepatlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang sedia maklum, dalam satu perjumpaan di atas talian juga lebih kurang 3 minggu, 4 minggu yang lepas, kita telah menentukan satu jadual bagi semua pegawai untuk menyiapkan bahan-bahan bagi verifikasi PKPPD tahun 2021. Terima kasih dulu saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyiapkan khasnya fail bimbingan masing-masing yang sama ada dihantar berada bersama kami di bilik selayang ini ataupun masih ada lagi dengan simpanan tuan-tuan dan puan-puan. Saya berharap semakan bahan fail bersama di bawah jagaan tuan-tuan dan puan-puan dapat disiapkan seperti jadual yang bakal Cikgu Samsudin bentangkan dalam perjumpaan kita pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dimaklumkan oleh Cikgu Samsudin, bahawa tarikh verifikasi PKPPD peringkat kebangsaan dia akan bermula pada 11 Ogos dan akan berakhir pada 14 Oktober. Dia bermula dengan negeri Melaka dan dia akan berakhir dengan negeri Kedah. Jadi seperti yang dimaklumkan kepada kita, tarikh keramat verifikasi untuk PKPPD daerah Marang dan juga secara umumnya negeri Terengganu ialah pada 20 hingga 21 September. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita nampak masa masih ada lebih kurang 7-8 minggu dengan tarikh 20 September itu bermula sekarang, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan gerak kerja kita dapat dilipat gandakan. Saya dalam perjumpaan dengan timbalan-timbalan PPD sering mengingatkan mereka supaya memberi peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dalam keadaan kita bekerja 60% di pejabat dan 40% di rumah ataupun secara BDR, tuan-tuan dan puan-puan dapat memperlengkapkan fail bimbingan masing-masing dengan kadar segera.
kita tak nak dalam masa last minute baru kita menyiapkan bahan-bahan yang kita rancang untuk diperlengkapkan itu. Jadi kita tak nak tunggu sampai tarikh 20 ataupun 19 hari bulan baru semua fail itu lengkap di bilik selayang ini. Kita hendak sekurang-kurangnya seminggu sebelum 20 hari bulan itu semuanya sudah komplit disiapkan oleh kita semua. Seperti yang saya sering kali beritahu dalam perjumpaan berkait dengan PKPPD ini, kita nak setiap fail yang kita jaga, bidang tugas yang ditetapkan kepada kita, kita mesti mendapat skor 5. Kita tak nak kerana fail kita, bahan kita, kita tak lengkap yang menyebabkan kita mendapat skor 4. Yang ini akan memberi kesan kepada markah keseluruhan yang kita ingin capai 5 bintang. Tujuan kita untuk mempersiapkan sebegitu awal ini tidak lain tidak bukan kita nak mengekalkan 5 bintang yang kita capai pada tahun 2019. Seperti yang tuan dan puan-puan yang sama ada yang sudah berada lama di PPD atau memulai masuk ke PPD pada 2020. Pada tahun 2017 kita mencapai 3 bintang. 2018 4 bintang. 2019 kita 5 bintang. Jadi pada tahun ini kita berharap kita kena mengekalkan 5 bintang itu. Sebab semua daerah di Terengganu 5 bintang pada tahun 2019. Jadi untuk mengekalkan perlu melipat gandakan usaha dan kerja buat kita. Kita tidak boleh menunggu masa-masa yang akhir untuk kita siapkan segala dokumentasi bahan-bahan yang sepatut kita lengkapkan. Jadi tuan dan puan-puan, Cikgu Samsudin sendiri pada hujung minggu lepas sudah menerima taklimat secara langsung daripada Puan Masliza sendiri dan para LA kita sendiri juga telah menerima taklimat daripada jabatan berkait dengan proses verifikasi yang bakal diadakan ini. Jadi pada pagi ini, Cikgu Samsudin dan rakan-rakan urus dia serta LA bakal berkongsi dengan kita apakah tindakan kerja yang perlu kita laksanakan dalam masa terdekat ini bagi memperolehkan bahan-bahan verifikasi ini. Jadi saya tidak ingin menghuraikan dari segi pengoperasiannya. Cikgu Samsudin akan memperjelaskan secara detail kepada kita semua nanti. Jadi saya berharap tuan-tuan kekal berada dalam talian ini, mendengar baik-baik taklimat yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita dari bilik selayang ini. Dan yang pentingnya, saya berharap file-file yang berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, sila beri kepada mentor kita. Saya difahamkan ada 4 ataupun 5 orang pegawai yang menjadi menti kepada seorang mentor. Jadi file-file ini perlu disemak dan dikenal pasti apa yang dah lengkap dan apa yang kurang. Jadi itu yang perlu kita ambil tindakan tuan dan puan-puan. Kita nak semua file yang berada di tangan tuan dan puan-puan. Saya yakin mungkin dah ada yang dah lengkap siap dah 100%. Dan tapi mungkin ada juga yang masih 80%, yang mungkin 90%. Jadi baki yang tak lengkap itulah yang perlu kita rujuk kepada rakan mentor kita supaya kita dapat mengambil tindakan untuk memperlengkapkan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap juga dalam masa yang saya katakan lagi tadi lebih kurang 7-8 minggu sebelum 20 September itu, kita perlu bersama-sama melaksanakan semakan dan penyediaan bahan ini. Jangan kita melaksanakan kerja itu secara silo. Jika ada apa-apa persoalan yang perlu buat secara bersama, rujuk kepada LA kita. Rakan-rakan LA kita yang berpengalaman dah. Dari Cikgu Aminuddin, Cikgu Ridwan walaupun baru dan juga Cikgu Muhammad Alim.
dan juga Ustaz Nasir sendiri terlepas ada seorang lagi, 4 orang kita sebenarnya. Jadi saya harap boleh merujuk kepada mereka untuk kita memperlengkapkan bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri tak nak ambil masa panjang dah. Cuma saya nak ambil kesempatan juga baru ni dalam perjumpaan dengan rakan-rakan timbalan, saya memperingatkan kepada rakan-rakan timbalan mengenai isu-isu semasa yang di luar daripada PKPPD ini. Hari ini kebetulan saya bersama tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa tidak lengkap jika saya tidak memberi peringatan kepada kita semua supaya kita sangat berhati-hati dengan isu-isu semasa sekarang. Saya mengharap tuan-tuan dan puan-puan jangan menyebarkan, jangan memanjangkan info-info yang belum pasti kebenaran dan kesahihannya. Jangan kita mendahului menyampaikan melalui pelbagai medium sosial mengenai perkara-perkara yang tidak benar lagi kesahihannya. Seperti yang saya ingin tarik perhatian ialah mengenai isu-isu semasa dari segi politik tanah air. Jangan sekali-kali kita memanjangkan perkara-perkara yang belum pasti kebenaran, ya. Siapa kata yang tak jelas? Okey. Boleh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk seterusnya saya akan menyerahkan kepada Cikgu Samsudin. Yang pertama untuk menyampaikan taklimat yang diperoleh daripada pihak Puan Masliza sendiri kepada kita semua. Dan yang keduanya taklimat dari segi tugasan mengikut jadual yang akan dipanjangkan kepada kita semua. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mematuhi jadual yang telah ditetapkan oleh Urustia khasnya Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan. Jadi untuk seterusnya, Cikgu Din, okey. Ya. Saya mempersilakan Cikgu Samsudin untuk meneruskan taklimat kepada kita semua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan PPD, Tuan Muhammad Nawawi bin Rani, rakan timbalan, Ustaz Nasir Draman, timbalan sektor urusan sekolah, Cikgu Al-Huda Hanafi, timbalan sektor pembelajaran, Cikgu Saidi Saleh, timbalan sektor pembangunan murid, SIP, Cikgu Kamal Zaman Ismail yang berada bersama dalam bilik selayang dan rakan pegawai. Baiklah, di atas kesempatan ini saya nak mengajak rakan-rakan untuk menyediakan pertama dokumen dan juga dari segi mental dan fizikal apabila berhadapan dengan verifikasi yang akan diadakan dan saya akan jelaskan secara detail selepas ini. Sebelum itu saya nak beritahu antara tentatif kita punya program pada pagi ini, selepas saja ucap utama daripada Tuan PPD, jadi saya akan menyampaikan taklimat secara langsung daripada BPSA iaitu Puan Mazliza berkait dengan verifikasi yang akan dilangsungkan bermula pada minggu depan. Dan seterusnya Cikgu Amir dia akan menerangkan ataupun memberi pencerahan kepada kita semua bagaimana apabila kita berhadapan dengan verifikator nanti, apa yang persediaan yang kita perlu buat supaya kita semua apabila membuat ataupun disemak rekod dan sebagainya, kita dapat menjelaskan perkara-perkara yang perlu kita kemukakan.
Dan seterusnya selepas ada Cikgu Amir akan memberi pencerahan bagaimana kita akan di verifikator nanti. Selepas Cikgu Amir akan memberi pencerahan berkait dengan bagaimana kita akan diverifikasi. Selepas itu, Cikgu Ridwan dan juga Cikgu Asfi akan memberi tahu bagaimana strategi yang kita akan laksanakan dalam tempoh yang masa yang kita ada, dan juga Cikgu Asfi akan memberitahu bagaimana bahan-bahan yang perlu kita upload. Baiklah, sebenarnya saya nak kongsi bahan yang telah saya diberi taklimat. Okey, baiklah. Ini bahan yang saya telah beri taklimat. Saya pergi terus kepada apakah yang kita perlu buat persediaan. Okey, pertama di sini saya nak maklum, insyaAllah kita akan diverifikasi pada 20 hingga 21 September. Jadi Alhamdulillah, untuk makluman pada minggu ni, sebenarnya dah ada negeri-negeri yang akan diverifikasikan, iaitu Melaka dan minggu berikutnya Sabah dan minggu seterusnya Sarawak. Jadi Alhamdulillah kita berada di bulan September. InsyaAllah kita dapat lagi membuat persediaan-persediaan yang secukupnya lah. Okey, seterusnya di sini saya nak beritahu dalam verifikasi yang kita akan hadapi nanti, kemungkinan, okey, dan saya rasa memang kita kena bersedia lah, iaitu kita berada ataupun kita akan diverifikasi secara talian. Okey. Jadi untuk makluman, kita akan diverifikasi iaitu oleh 3 auditor yang telah dilantik oleh BPSA. Jadi semasa kita diverifikasi nanti, kemungkinan kita akan menyediakan 3 bilik. Maksudnya 3 link lah. 3 link. Jadi di situ verifikator dia akan, pertama dia akan semak kita punya dokumen. Yang kedua, apabila dia nak dapatkan pencerahan ataupun maklumat lanjut, dia akan berhubung dengan pegawai-pegawai berkenaan. Okay, dan Alhamdulillah kita hanya 2 hari akan diverifikasi. Okay, sebenarnya di sini saya nak tekan sikit berkait dengan sesi temu bual. Okay, nampak situ sesi temu bual. Sebelum ni Tuan PBD dia buat ucapan pembukaan semasa verifikasi, dan dalam ucapan pembukaan itu dia dah ada markah dah. Okay, dah cukup dah untuk markah kepimpinan. Tetapi yang terkini ni, insyaAllah nanti Cikgu Amir akan beri maklumat lebih lanjut. PPD akan ditemu buat secara langsung oleh auditor. Okay? Dan di sini timbalan ataupun pegawai tidak boleh membantu Tuan PBD semasa ditemu buat, kecuali jika
timbalan ataupun pegawai, dia nak dapat pengesahan apa yang PPD beritahu, baru dia akan temubual sama ada timbalan ataupun pegawai. Jadi kaedah verifikasi ni iaitu 3 kaedah. Satu, semak rekod. Ni rekod kita akan upload ataupun kita tunjuk secara langsung. Mungkin dalam skrin ke tunjuk bahan ni ada, ni konten dia dan sebagainya. InsyaAllah nanti Cikgu Amir akan beri maklumat lebih lanjut lah. Okey, temubual pegawai. Ini penting. Jadi pegawai yang temubual, dia kena berkeyakinan diri dan maklumat itu yang diberikan tu sahih lah. Jangan pula tak jelas maklumat yang diberitahu. Situ dia akan memberi kesan lah kepada editor tu. Maksudnya editor tu akan tertanya-tanya maklumat yang diberi itu betul ataupun tidak betul. Okay. Dan satu lagi bagi semak silang, maksudnya kalau dia dapat satu maklumat daripada satu-satu sektor ataupun item, dia nak dapat pengesahan itu atau dia nak dapat benda tu memang ada di bahagian lain, dia akan tanyalah sama ada pegawai ke timbalan. Okay, jadi itu kita kena bersedia lah bahagian tu. Okey, seterusnya ini antara bahan-bahan yang kita perlu upload lah. Okey. Ini saya tak nak beri penekanan sangat. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama lah akan beritahu pegawai dan juga AKP mana-mana bahan yang kita perlu upload. Dan di sini saya nak beritahu ini keutamaan yang kena beri perhatian khusus. Okey, PSO. Ini adalah dokumen yang menjadi rujukan utama, PSO. Jadi semua temubual dengan tuan PPD ke, temubual dengan timbalan dan juga temubual dengan pegawai, dia berkait rapat dengan PSO. Jadi sebenarnya pegawai dan juga timbalan, juga tuan PPD, setiap aktiviti yang berdasarkan pemerhatian saya memang dah berdasarkan pada PSO. Namun kita ada masalah berkait dengan evidence. Jadi evidence itulah yang kita perlu sediakan untuk menjelaskan bagaimana PSO kita beroperasi. Okay. Jadi kalau kita tidak ada evidence, bermakna PSO tu dia hanya berada di peringkat perancangan sahaja. Okay. Dan seterusnya pelan taktikal dan masa taklimat itu Puan Maziza beritahu pelan taktikal ini dia beri penekanan kepada takwin ataupun aktiviti tahunan ataupun dia menganggap pelan taktikal tu iaitu kertas kerja. Jadi setiap aktiviti pegawai jika tidak ada kertas kerja bermakna dia tidak memenuhi yang sebagaimana yang dimaklum oleh Puan Maziza iaitu tidak ada pelan taktikal. Jadi sebenarnya kertas kerja tu dia dah pergi sekali pada pelan operasi sebenarnya. Jadi itu yang saya diberi maklum lah. Okey. Seterusnya okey, ni yang saya dah beritahu tadi dia beri fokus pada strategi atau aktiviti yang terdapat dalam PSO dan diterjemahkan melalui pelan operasi iaitu kertas kerja. Okey, seterusnya okey, ini yang item yang dia
memberi penekanan masa taklimat itu. Item 316. Jadi item ni dia berkait dengan keberhasilan. Okey. Jadi untuk item ni dia kata telah dibuat perubahan iaitu dia lebih nak melihat kepada peningkatan KPI. Jadi KPI yang disentuh bawah ni antaranya KPI kehadiran. Yang itu mungkin dia tidak relevan lah sebab dengan keadaan semasa dan data itu di peringkat BPHS pun tidak valid data tu. Okey, satunya data berkait dengan bakat. Okey. Jadi KPI berkait dengan bakat. Walau bagaimanapun kita boleh mengenengahkan kejayaan-kejayaan yang kita dicapai dalam aktiviti co-curriculum di peringkat daerah. Dan seterusnya berkait dengan KPI PIBKS. Jadi Puan Mazizah menyatakan untuk aktiviti PIBKS dia beritahu kita kena mengenengahkan ataupun menunjukkan aktiviti kesukarelawan. Okey. Data yang kita hantar kepada BPHS, dia kata mungkin data itu kurang valid dengan keadaan semasa ni. Tapi jika sekiranya kita boleh mengenengahkan aktiviti kesukarelawan yang berlaku di sekolah, itu akan diambil kira. Jika tak ada, bermakna kita punya untuk PIBKS tidak tercapai lah. Ini kita perlu bantuan lah daripada Cikgu Fauzi. Cikgu Fauzi. Ada Cikgu Fauzi? Nyak ya nak dengar sekali suara Cikgu Fauzi? Cikgu Fauzi? Ada tak? Kita kena dengar basikal. Minat basikal Fauzi. Ada tak Cikgu Fauzi? Cikgu Fauzi? Ada tak? Lain dah oleh Fauzi on. Lain dah oleh. Okey, baiklah. Agak Fauzi. Jadi sebelum tu kita perlu bantuan Cikgu Fauzi tengok apa yang berlaku aktiviti kesukarelawan di sekolah. Dan hari ini yang saya saya tak pasti kita berada di tahap mana. Okey. Cikgu Asfi telah tengah nak adjust dari segi teknikal tak keluar tu. Kejap Okey, satu lagi saya nak beri penekanan berkait dengan untuk kita mendapat skor 5 untuk keberhasilan ini item B tu iaitu perkongsian amalan terbaik. Jadi di sini kita kena kemukakan 2 perkongsian amalan terbaik. Okey. Sini perkongsian amalan terbaik melibatkan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 aspek. Iaitu sama ada akademik, pembangunan bakat
HAM. Jadi yang ni yang kita kena kemukakan untuk proses amalan terbaik. Yang ni mungkin kita minta bantuan daripada Cikgu Kamal Zaman lah, sebab dia lebih expert lah rasanya berkait dengan proses amalan terbaik ni. InsyaAllah ni kita cuba menengahkan lah apa yang kita dah laksanakan untuk 2020. Okey, yang terakhir daripada saya, ni saya nak beritahu untuk tahun depan. Okey, tahun depan 2021 tak ada kita punya verifikasi. Jadi verifikasi akan dilaksanakan pada 2023. Okey, 2023 dan dia akan buat 2 tahun sekaligus. 2021, 2022. Bermakna bertambahlah kerja. Tetapi kalau tuan-tuan buat kerja dari awal 2021 dah lekat belaka, insya-Allah lah. Okey. Dan antara strategi yang kita akan guna, kita dah bincang Cikgu Kamal Zaman, iaitu kita nak memperkasakan penggunaan iBimbing mulai September. Bulan September kita dah mula nak guna, sebab iBimbing ni insya-Allah dia akan membantu tuan-tuan dari segi untuk membuat semakan dokumen. Kalau kita tidak bahasahkan mana-mana kaedah ataupun tool, maka tuan-tuan akan mengumpul untuk verifikasi 2023, iaitu dalam tempoh 2 tahun lah. Pada masa tu Tuan PPD dia kata dia tak ada dah. Tuan saya pun insya-Allah saya tak ada kau. Cuma yang ada. Mana memang tak ada belaka ni, mana? Nak pergi mana kita ni? Okey, itu daripada saya. Saya mohon maaf lah kalau ada salah silap. Dan itu adalah kelemahan saya. Dan saya suruh kepada Cikgu Amir. Dia nak kongsi apakah persediaan untuk kita hadapi semasa kita di verifikasi nanti. Okey, dipersilakan Cikgu Amir. Tak dengar Cikgu Amir. Tak dengar. Amir suara dah buka tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dengar tak? Dengar clear. Okey, terima kasih Cikgu Samsudin. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Nawawi selaku Tuan PPD kita. Seterusnya barisan timbalan-timbalan PPD, rakan-rakan pegawai dan juga AKP. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada pagi ini untuk kita membicarakan ataupun kita membuat persediaan sebelum kita didatangi oleh verifikator daripada 3 buah negeri. Daripada mana Cikgu ni? Saya lupa. Daripada Sabak Benang, Kinta Utara dan seorang lagi daripada Sarawak. Yang tu Ustaz Nasir ingat kat nama dia. Dayang apa Ustaz Nasir? Okey, 3 orang verifikator daripada 3 negeri. Dayang Faizah. Dayang Faizah. Dan alhamdulillah kita diberi tarikh sebelum ni. Saya pun deboi juga, mana takut kena minggu ni. Kata orang seperti yang PPD khabar tadi, kita kena pertengahan iaitu 20 hingga 21 dan alhamdulillah kita ada masa lagi untuk bersedia. Dan insya-Allah saya sendiri akan menjadi verifikator untuk 3 buah PPD iaitu Sabak Berenang, satu lagi iaitu Batang Padang, bukan Sabak Benang, Batang Padang, Langkawi dan juga Kanowek di Sarawak, 3 buah negeri. Dan saya insya-Allah akan verifikator pada awal September.
Dan selepas saya verifikasi untuk di awal September itu, mungkin masa itulah saya ada dapat sedikit maklumat tambahan yang boleh saya akan kongsikan lagi selepas itu. Maknanya saya minggu pertama September dan juga minggu yang kedua September saya akan verifikasi untuk 2 buah PPD, dan yang minggu akhir Oktober sekali. Maknanya sebelum PPD kita di verifikasi, saya akan terlebih dahulu keluar ataupun ke PPD lain secara online untuk lihat macam mana dia buat persediaan. Masa tu kita boleh kongsi lepas ni. Dan apa yang saya nak kongsi sini pada pagi ini adalah sikit saja sebab telah dikongsikan oleh Cikgu Samsudin tadi. Seperti yang dimaklumkan oleh Cikgu Samsudin, mulai tahun depan dan tahun seterusnya kita akan diverifikasikan selama 2 tahun sekali. Walaupun kita nampak benda tu ringan, tapi sebenarnya ianya adalah satu benda yang memerangkap kita kalau andai kata kerja-kerja kita yang kita buat tahun ni kita tangguhkan dokumentasinya untuk tahun ni. Kita kumpul 2 tahun sekali, maka beratlah. Tapi kalau kita setiap tahun kita akan buat pengendalian ke diri dan kita akan verifikasi dalaman, maka tak ada masalah. Setiap tahun selesai tahun ni dan juga tahun depan kita buat lagi sekali untuk tahun depan. Tak ada masalah kalau kita tidak mengumpulkan kerja. Seperti yang dimaklumkan oleh Cikgu Samsudin juga, untuk kali ini kita akan totally secara online, tetapi bergantung kepada keadaan semasa seperti yang dimaklumkan oleh BPHS, iaitu andai kata tiba-tiba diberi penukaran fasa oleh MKN ke fasa yang keempat semua PBD, maka semua PBD akan dinilai secara bersemuka balik bergantung pada situasi semasa. Tapi dalam keadaan saya tengok tarikh kita ni 20 hingga 21 September ni, saya rasa tak sempat kot untuk fasa yang keempat. Tetapi kita kena bersedialah. Walaupun secara online ni sebenarnya kita nampak agak terikat, tapi sebenarnya bagi saya secara online pun adalah salah satu benda yang sangat bagus saya rasa. Kita rasa lebih, walaupun kita rasa terhalang dengan tak boleh nak buat apa macam-macam, tetapi sebenarnya lebih terbuka saya rasa. Sebab kalau kita tengok yang pertama sekali ialah seminggu sebelum kita diverifikasi, maka kedua auditor daripada negeri yang saya sebut tadi, ketua dia akan mewujudkan satu grup kumpulan, iaitu sama ada segi WhatsApp atau Telegram. Masa itu seminggu sebelum tu, maknanya kalau dia tidak mewujudkan lagi grup ataupun dia tidak berhubung dengan kita, maka PM iaitu Cikgu Samsudin dia akan kontak orang tu dan minta buat satu grup, dan satu grup itu kita terpulang kepada kita. Sama ada kita nak add semua pegawai ataupun pegawai tertentu. Bagi saya ialah kita lebih elok kita add semua pegawai dan juga AKP dan termasuklah auditor itu. Dan dalam seminggu itu kita dah boleh bertanya pada mereka. Kalau sebelum ni kita tak boleh nak berhubung dengan auditor. Mana auditor mari masa itulah kita boleh tanya macam-macam. Tetapi sekarang ni bila diberi peluang macam tu, iaitu seminggu sebelum tu kita dah boleh wujudkan satu grup dengan auditor ini. Masa tu pun kita dah boleh tanya dah. Kita mula boleh minta pandangan dia, minta bimbingan dia, sebab dalam konsep penilaian ataupun penarafan PKPD ini, kitanya bukannya dalam konteks untuk mencari salah. Bukan mencari salah ataupun mencari kelemahan PBD. Sebenarnya dalam konteks ini ialah BPHN nak auditor itu membimbing PBD apa yang selama ni kita buat kerja sama ada betul ke tak. Kalau tak betul, masa itulah kita boleh bertanya dan juga boleh mendapat pandangan daripada auditor-auditor. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh Cikgu Samsudin, kaedah yang akan digunakan adalah tiga cara. Yang pertama sekali ialah sematkan rekod, termasuklah bimbingan ataupun setiap item-item tu. Yang kedua secara temu bual. Kalau sebelum ini dikatakan temu bual, tetapi bila Tuan PBD membentangkan mukadimah mula-mula tu, mungkin dalam slide show persembahan tu, lepas tu kebanyakannya dululah selepas dibentangkan oleh PBD dalam di awal pembukaan itu, tapi lepas tu dia tidak temuduga. Tapi untuk kali ini diwajibkan temuduga. Yang pertama ialah temuduga Tuan PBD. Walaupun pada pagi itu mungkin Tuan PBD telah membuat satu ucapan pembukaan, tetapi selepas itu akan ada juga slot untuk Tuan PBD, iaitu temu bual khas, iaitu berkaitan yang pertama ialah Tuan PBD kena tahu juga hala 7. Yang kedua berkaitan dengan PSO. Yang ketiga adalah berkaitan dengan PSO. Yang keempat adalah berkaitan dengan PSO. Yang kelima 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 adalah berkaitan
Dan yang berkaitan juga dengan Tuan PPD ialah Tuan PPD kena setiap item tu Tuan PPD kena tahu dia punya markah kepimpinan ataupun kepimpinan tu terletak di mana. Contohnya dalam menguruskan maklum balas. Okey, bila ditemu ramah Tuan PPD kata okey, pemantauan maklum balas masa dalam dakwaan oleh PPD masa mana. Tuan PPD pun ceritalah, okey, dilakukan semasa analisa maklum balas dilakukan dibentangkan kepada beliau menyemak maklum balas itu ataupun selepas maklum balas itu dibentangkan apa tindakan susulan diarahkan oleh PPD buat. Okey, itu temu ramah PPD. Lepas tu dalam masa yang sama pula dia akan temu ramah juga pegawai-pegawai tu. Pegawai yang memegang item maklum balas. Dia akan tanya balik step by step sehinggalah yang terakhir. Lepas tu dia akan tanya balik pegawai itu di manakah step yang melibatkan kepimpinan. Contohnya yang tanya berkaitan maklum balas itu Ustaz Awi contohnya ataupun Mazira. Dia tanya Mazira, kepimpinan melibatkan diri tak dalam maklum balas ni? Mazira kata ya. Di manakah keterlibatan kepimpinan dalam maklum balas ni? Mazira ceritalah. Maka masa itu dia akan cross check pula sama ada apa yang Mazira cerita tu dengan Tuan PPD cerita sama ada tally ke tak. Sebab ada dua temu ramah, iaitu temu ramah Tuan PPD sendiri dan juga temu ramah pegawai-pegawai yang memegang item tersebut. Sebab tu lepas ni kalau boleh kita kalau ada masa lah kita simulasi balik lah. Kita simulasi balik sama-sama kita ni. Ataupun setiap item tu juga saya rasa kena perlu briefing balik kepada Tuan PPD. Maknanya contohnya Mazira ia akan briefing balik untuk menceritakan bahawa dalam item maklum balas itu di manakah keterlibatan kepimpinan dan juga bukan saja Tuan PPD sebenarnya timbalan-timbalan pun sama dalam kepimpinan juga. Maka setiap item tu saya rasa lepas ni kena ceritakan balik kepada kepimpinan di mana keterlibatan mereka. Sebab bila salah satunya gagal, maka dia akan menjejaskan makan lah. Okey, contoh yang kedua. Yang kedua berkaitan dengan pembangunan profesionalisme contohnya. Okey, saya beri contoh. Pembangunan profesionalisme. Mungkin langkah yang pertama ialah pemegang itemnya ialah siapa? Pemegang item bagi pembangunan Cikgu Zul Hafizul dan dibantu oleh Cikgu Halim LA. Okey. Contohnya yang pertama sekali ialah dia punya data yang pertama ialah dia buat analisa TNA. Okey, hasil daripada analisa TNA tadi tu dibentang kepada Tuan PPD. Itu dah melibatkan kepimpinan. Okey, selepas dibentang kepada PPD, saya dah tanya Zul itu, Zul kata dia kata ada. Mana dia kata daripada TNA tadi dia buat satu mesyuarat dengan Tuan PPD, dia bentangkan data TNA tadi. Maka ia telah melibatkan kepimpinan. Lepas tu pula hasil daripada analisa TNA tu dalam plan tu tadi dia buat dia rancang satu kursus-kursus yang berkait dengan pegawai dan juga AKP. Maka kursus-kursus tadi juga dia bentangkan kepada Tuan PPD. Maka dapat 2 markah. Organisasi dapat, dia punya kepimpinan pun dapat. Lepas tu bahagian dia check pula sama ada kursus-kursus tadi tu melengkapi tak ataupun bercukup tak. Kalau TNA kata sekian-sekian analisa kata nak memerlukan kursus ni, apa yang Zul dah buat kursus itu menyelesai tak masalah dalam TNA tadi tu. Maka di situ pun dapat markah. Dan last sekali ialah Tuan PPD sendiri mencadangkan juga. Okey, walaupun dia check Tuan PPD check sama ada kursus-kursus yang dibuat oleh Zul tadi itu menepati tak kita punya objektif PPD. Kalau tidak menepati objektif PPD, maka dalam satu lagi perbentangan tu Tuan PPD mencadangkan. Cadangan daripada Tuan PPD itu juga menunjukkan bahawa Tuan PPD memantau. Okey. Itu dapat markah 5 dah. Markah 5 dari segi organisasi dan markah 5 dari segi kepimpinan. Okey, lepas tu kaedah menunjukkan evidence terpulang kepada pegawai masing-masing. Nanti dia akan terangkan oleh Cikgu Azfi kaedahnya. Tapi walaupun telah contohnya lah Cikgu Azfi kata kita akan sediakan dalam bentuk PowerPoint. Selepas itu kita dah bentang-bentang kepada auditor tadi, dia rasa tak cukup lagi bahan-bahan yang disampaikan oleh kita dalam bentuk PowerPoint tadi. Kita ada media WhatsApp tadi, media yang boleh berhubung dengan WhatsApp dengan auditor tadi, maka gunakanlah media itu untuk menghantar berapa banyak lagi evidence. Termasuklah tiba-tiba rasa terdapat idea, okey evidence ni boleh guna. Kita snap je gambar, send terus.
Kita snap je video atau ambil video, hantar pada dia. Dan ini adalah peluang untuk kita sebab kita di verifikasi 2 hari dan tempoh masa 2 hari ini siang malam tu kita boleh berhubung dengan auditor tadi. Tiba-tiba malam tu teringat kita punya buat petang tadi tak cukup, katalah tak cukup. Kita cerita dah ke dia gini, kata rasa tak cukup lagi. Malam tu tanya lagi, apa benda evidence yang nak? Esok tu boleh hantar lagi. Dan ambillah peluang ini. Sebab tu saya kata, ambillah peluang ini. Bila kita berhadapan dengan auditor tu, tanya dia balik. Apa yang kita sedia ni boleh makan berapa? Nak beri berapa kat kawan saya? Dia kata, Pak je lebih kurang layak. Kita tanya dia balik. Kalau nak 5, apa lagi yang saya perlu sediakan? Kalau dia kata nak evidence ni, esok tu boleh lagi. Hantarlah dengan pelbagai kaedah, video ke, gambar ke, scan PDF ke, gunalah peluang ini. Banyaklah bertanya kepada mereka. Sebab mereka didatangkan kepada kita ni untuk membimbing, bukannya untuk mencari salah kita. Ambil peluang tu. Okey, seterusnya sementara kita menunggu auditor ini, saya rasa perlu yang dibuat oleh kita ialah kita sendiri membuat penilaian kendiri. Walaupun Cikgu Dan telah membuat penilaian kendiri untuk PBD kita, tetapi pemegang-pemegang item juga dan juga pemegang-pemegang fail bimbingan juga boleh membuat penilaian kendiri masing-masing. Tuan-tuan boleh tengok balik instrumen PKPBD yang telah diberikan oleh Cikgu Dan dulu. Kalau rasa dah ingat dah di mana beradanya instrumen itu, kita minta Cikgu Dan hantar balik sekali lagi dan pegawai-pegawai boleh semak balik instrumen itu. Semak balik instrumen itu, study balik dan cuba cek pada markah yang kelima. Kita undur balik ke atas. Bukannya kita cek satu ada duduk satu. Kita cek markah 2. Boleh tak layak kita markah? Tak, kita bermula dengan 5 dulu. Tengok 5 apa benda evidence yang kita kena ada. Kita cek dulu penilaian kendiri. Kita rasa kalau kita rasa was-was, tanyalah dengan para auditor ini. Tanya dia, markah 5 ni saya tak faham apa benda. Tanya balik dia. Kalau kita cerita ni, okey, kita pun cek balik file kita. Layak tak markah 5? Kalau kita tak layak markah 5, apa yang tak ada, carilah benda tu. Okey? Itu saya rasa itu yang sangat penting lah, buat penilaian kendiri dulu sebelum mereka datang. Ada apa nak tanya sementara saya bercakap ni? Tak apa, terus tanya lah kalau ada tu. Okey, seterusnya saya rasa itu sajalah, banyak yang telah disentuh oleh Cikgu Samsudin tadi. Tapi yang saya nak pesan juga ialah setiap pegawai juga perlu memahami dan juga mengetahuilah PSO dan juga pelan taktikal masing-masing tu. Sebab setiap kerja yang kita buat tu, setiap item dan juga bimbingan kita buat itu sebenarnya ianya datang daripada PSO dan juga pelan taktikal tu. Kalau tiba-tiba file kita lengkap, file bimbingan kita lengkap, file item kita lengkap, tapi kita tak tahu apa yang berada dalam PSO dan pelan taktikal itu dan juga pelan operasi itu, maka dia akan nampak satu benda yang tak bersiku lah, tak bermolek. Maka pegawai juga dalam masa yang sama perlu memahami benda itu selain daripada kepimpinan. Ada apa nak tanya? Tak ada kan? Okay, saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja. Dan yang satu lagi saya sentuh iaitu berkaitan dengan pemegang-pemegang item, boleh juga berbincang dengan Cikgu Dan lah. Maknanya nak hari pertama ke hari kedua, mungkin pemegang-pemegang item tu dia ada musakoh yang kedua tu, bincang balik nak hari pertama, hari kedua. Dan juga lokasi berhak menentukan jadual. Lokasi berhak nak buat jadual, sama ada dia nak buat hari pertama tu nak bentang apa, pukul berapa mula, banyak yang memberi kelebihan kepada lokasi untuk menetapkan segala-galanya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. InsyaAllah lepas ni kalau ada persoalan pertanyaan, ada yang mampu saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak ada yang mampu saya jawab, insyaAllah saya akan kemukakan kepada LA lama yang berada dalam grup bersama saya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Yang terhormati Tuan PPD, Barisan Timbalan, SIP,
rakan-rakan pegawai AKP, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, saya kasihi sekalian. Saya nak highlightkan dua perkara saja pada pagi ini. Tadi Cikgu Samsudin dan juga Cikgu Amir dah menerangkan tentang background macam mana dia tentang kaedah pelaksanaan. Kaedah pelaksanaan kita tahu. Jadi dalam masa saya tentangkan mana saya Sorry Cikgu Amir, mic Cikgu Amir. off mic. Mic Cikgu Amir. Oh, dah. Tak lagi. Tak off lagi. Ni Okey. Tuan Haji Faisal, okey tak lagi? Okey, beres. Okey, beres. Saya ulang balik. Terima kasih. Tadi pada Cikgu Samsudin juga Amir, dia dah terangkan, dah brief pada kita macam mana kaedah pelaksanaan secara online pada tahun ni. Jadi sekarang dia akan kembali kepada kita semula macam mana gerak kerja kita untuk kita manfaatkan dalam tempoh sebulan lebih yang kita ada sekarang ni. Jadi dua perkara yang saya nak highlight pada pagi ni. Yang pertama, bagaimana kaedah selepas ni, minggu ni, macam mana kita nak bergerak untuk kita sediakan bahan kita dan macam mana kita nak upload ke dalam site yang kita sediakan. Yang ni nanti kaedah ataupun taktikal strateginya macam mana akan diterang secara detail oleh Cikgu Azfi lah. Pakar IT kita, dia macam mana kaedah untuk kita upload bahan-bahan kita dan kaedah penyediaannya. Yang kedua saya nak highlightkan giliran siapakah di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat tu yang akan terlibat untuk melaksanakan 4 perkara. Contohnya pada minggu ni, saya ulang, pada minggu ni yang akan terlibat adalah file item berfokuskan maklum balas. Pegawai yang terlibat, Cik Mazira, ketua-ketua dia saya sebut, Cikgu Amir, Cikgu Samsudin, Ustaz Mak Nasir, Cik Mauda, Cik Saidi, saya sendiri dan juga Ustaz Awi. Itu untuk maklum balas. Minggu ni juga yang terlibat adalah fail pembangunan profesionalisme. Ketuanya Encik Hafizul Hafiz dibantu oleh Cikgu Halim, LA. Fail yang ketiga adalah fail berfokus bimbingan. Yang ni Cikgu Bida dan 7 orang yang auditor dalaman dah pilih. 7 orang auditor dalaman yang dah pilih. Ni the best. Pertama, Ustaz Awi. Kedua, Ustaz Ruzlan. Ketiga, Encik Hafizullah. Keempat, Cikgu Bida sendiri. Kelima, Ustazah Rohana. Keenam, Cik Rozita. Dan yang ketujuh, Ustaz Saiful. Jadi, mewakili setiap sektor masing-masing. Apa benda yang nak dibuat, kita akan bincang secara lebih detail dalam grup kecil kita nanti. Fail yang terakhir untuk minggu ni adalah fail sumber manusia. Fail sumber manusia di bawah Ustaz Nasir dan juga Cikgu Irwan. Minggu depan, minggu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya saya akan update dari semasa ke semasa. Dan saya akan maklumkan dalam grup WhatsApp info kita nanti. Jadi apa tugas anda bila anda terlibat dengan minggu? Contohnya minggu ni, apa yang perlu anda buat? Pertama, pastikan fail anda dibawa ke bilik selayang untuk dibuat semakan oleh auditor dalaman. Kita akan semak dulu dan kita akan bagi skor pertama di pihak kita untuk fail tuan-tuan. First, fail mesti bawa ada di bilik selayang pada minggu ni. Yang kedua, kita akan beri skor. Yang ketiga, kita akan bincang bersama auditor dalaman apa benda bahan yang kita nak upload. Bukan semualah maksudnya nak perlu kita scan. Bukan satu file yang tebal tu kita perlu masuk. Jadi kita akan bincang sama-sama, sit down sama-sama apakah yang kita nak highlightkan yang perlu kita scan ataupun soft copy yang kita perlu masuk dalam site kita. Okay. Dan yang keempat, tugas kita pada minggu yang kita terlibat, kita kena selesai by crew or by hook by crook, kita kena selesaikan hari Khamis tu dah selesai di-upload ke dalam site bersama dengan Cikgu Azfi. Yang ni akan kita dapat bimbingan dengan Cikgu Azfi. Jadi bagaimana kaedah pelaksanaannya, macam mana kaedah untuk kita sedia. Untuk itu saya jemput Cikgu Azfi untuk menerangkan secara lebih detail. Itu silakan Cikgu Azfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk paparan PKPBD, kita akan masuk pada site. Mana site-nya sudah saya sediakan di paparan ni. Contohnya di sini, penerapan kecemerlangan pejabat pendidikan daerah Maran tahun 2020. Dan kita akan memula daripada ucapan daripada Tuan PPD dan seterusnya lah. Okay, di dalam paparan ini akan ada kita punya dimensi 1, 2, 3 dan tim, iaitu fail peribadi. Okay, contoh di sini adalah profil dalam PowerPoint ya. Setiap pegawai akan kita upload daripada sini. Okay, ini sebagai pintas lalu lah. Okay, kita mula dengan profil Tuan PPD. Contohnya di sini. Dan gambar-gambar timbalan pun masih belum lagi. Ini semua sekali saya akan upload balik. Okay. Kemudian kita berbalik kepada dimensi 1, dimensi 2 dan dimensi 3. Contohnya paparan di sini, apa pegawai yang sudah sedia di bawah D1, 1.1.1 berfokuskan maklumat, contoh kepimpinan, semua datanya saya akan upload pada paparan di sini. Dan seterusnya lah. Okay, dimensi 2. Okay. Jadi pada hari Minggu ini, di akhir hari Khamis, semua data-data yang kita dah kena pasti, saya akan upload ke dalam site sini melalui Google Drive. Okay. Cara maklumat peringkat awal ni inilah paparan yang kita akan gunakan di dalam Google Site. Okay, itu saja maklumat. Okay, saya serah balik pada Cikgu Ridwan. Hasbi, soalan Ya. Siapa yang nak tanya ni, siapa yang perlu scan dan bahan tu di-upload? Kalau yang bentuk yang soft copy tu memang mudah lah. Tapi kalau yang bahan yang contohnya ada catatan apa semua tu, saya nak upload. Siapa yang perlu scan? Ada suara dah. Dah dengar. Kejap, ada masalah teknikal kejap. Tes. Okey, saya respon sikit. Saya sampaikan input daripada Cikgu Asfi.
bahan-bahan yang tuan-tuan scan, tuan-tuan save dalam satu folder dan tuan-tuan send secara Telegram kepada Cikgu Asfi. Ataupun lebih comel lagi kalau tuan-tuan dapat sediakan slide PowerPoint Cikgu Asfi sediakan slide PowerPoint masing-masing based kepada file item masing-masing. So dalam tu dah complete. Cuma dari segi hyperlink tu saya tak pasti boleh masuk tak. Cuba lepas ni boleh check balik dengan Cikgu Asfi sama ada kita boleh hyperlink daripada file-file kita ataupun kita memang kena masukkan dalam slide kita exactly dan slide PowerPoint kita. Secara technically tu boleh berbincang dengan Cikgu Asfi Tapi dari aspek scan dan sebagainya, ini kerja buat tim cikgu, tim tuan-tuan lah. Tim tuan-tuan untuk file item masing-masing tu ada 2-3 orang dalam tu. So berpakat lah. Siapa nak scan hot ni, siapa nak scan hot tu. Jadi compilekan dalam satu folder dan send Telegram kepada Cikgu Asfi. Untuk hari Khamis, Cikgu Asfi akan terus masuk dalam site dan mungkin hari Jumaat, Sabtu, Tuan PPD dah boleh check, boleh tengok site tu. Dan kita semua pun boleh tengok sama-sama setakat mana file siapa yang dah complete bagi minggu tersebut lah. Jadi gunakan ruang waktu macam minggu ni tuan-tuan tak terlibat untuk upload dan sebagainya. Gunakan ruang waktu minggu ini untuk sediakan file tu sebaiknya dan giliran tuan minggu depan tuan-tuan dah boleh bersedia untuk scan dan juga upload ke dalam sistem. Jadi target kita setiap Khamis semua file bagi minggu tersebut di-upload ke dalam site. Hari Jumaat, Sabtu kita PPD, Tuan PPD dan juga kita boleh tengok yang dah site yang dah mengandungi bahan-bahan kita. Jadi di peringkat Cikgu Asfi, Fi ada apa-apa lagi? Okey, di dalam nota sebelah kanan tu ada saya masuk site tu. Boleh buka link lah dekat bahagian chat tu. Siapa boleh buka bahagian chat tu boleh tengok ada link saya dah masuk site. Dan site ni memang tak lengkap lagi lah kerana dalam proses penambahbaikan. Okey, itu aja setakat ni. Cikgu Ridwan, mic tak buka. Okay, sorry. Ada persoalan ataupun ada cadangan untuk kita sediakan satu slide yang standard. Jadi insyaAllah pihak Rusti akan sediakan satu contoh ataupun satu slide yang standard lah. Yang semua orang akan guna pattern yang sama. Cuma masukkan bahan tuan-tuan saja ke dalam tu. Okay. Jadi di pihak kami Rustia, pertama saya terima kasih sangat-sangat pada tuan-tuan lah. Yang sama-sama daripada awal tahun hingga ke hari ini yang masih membantu kita fast action bila kita minta hantar. Terima kasih sangat-sangat. Dan bagi yang mana yang rasa terganggu kehidupannya disebabkan oleh pihak Rusia menekan-nekan meminta-minta, saya mohon maaf sangat-sangat. Ini semua adalah untuk kebaikan, kejayaan tim kita keseluruhannya PPD Barang. Jadi daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Cikgu Amiruddin, Cikgu Ridwan dan Cikgu Asfi. Jadi untuk makluman tuan-tuan, sepatutnya sesi yang terakhir ni adalah kita bersama dengan Tuan PPD sekali lagi. Sebab apa arahan yang Tuan PPD beritahu ataupun apa arahan yang Tuan PPD yang memberi penekanan, itu adalah dia untuk markah kepimpinan. Okay? Jadi apabila PPD bersama dengan kita setiap aktiviti dan juga dari segi pemantauan dan penilaian serta respon Tuan PPD itu semuanya berkait dengan kepimpinan belaka. Jadi di sini saya mengambil kesempatan lah sebab Tuan PPD dia dapat bersama dengan kita untuk sesi yang terakhir ni. Di sini saya nak ambil kesempatan sebelum kita akhiri sesi taklimat ini. Pertama saya nak ucap terima kasih kepada semua pegawai
EO, Cik Hanafi, Cik Hafizo, dan AKP dan juga semua pegawai. Di sini saya nak menjelaskan iaitu pertama, PPD kita tak boleh nak banding dengan PPD orang lain. Dari segi JD dan juga fungsi. Sebab contohnya kalau kita banding dengan PPD Kuala Terengganu, dia adalah PPD A. Kita PPD B. Contohnya di bilangan SIC, PPD Kuala Terengganu ada 8 orang. Kita SIC 4 orang saja. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada item-item yang pegawai-pegawai ataupun EO terpaksa kena diberi tugasan dan juga tanggungjawab. Sebab pertama kita melihat dari segi JD, iaitu kerja buat setiap pegawai secara langsung, apakah dia punya fungsi dia. Contohnya macam PIBKS yang memang bawah Cikgu Fauzi. Jadi Cikgu Fauzi lah yang bermula daripada arahan dari Tuan PPD berdasarkan PSO, dan dari situ Cikgu Fauzi membuat tindakan iaitu pergi pada D, iaitu dia pergi sekolah, dia berbincang dengan sekolah dan sekolah membuat aktiviti. Itu adalah hasil daripada gerak kerja yang dibuat oleh Cikgu Fauzi. Dan pergi pada C-check, Cikgu Fauzi akan melihat manakah sekolah-sekolah yang tertinggal jauh dari segi penlibatan PIBG dalam memberi ataupun menyokong aktiviti di sekolah. Itu antara peranan Cikgu Fauzi membuat aktiviti penambahbaikan untuk pastikan peranan PIBG yang sebagai menyokong dan juga sebagai komuniti yang memberi sokongan sama ada dari segi tenaga dan juga kewangan, maka di situ kita akan melihatlah sekolah yang aktif pelibatan PIBG dia akan membantu dari segi peningkatan sama ada dari aspek akademik, juga dari segi sasiah murid dan akhirnya kualiti sekolah itu sendiri. Itu antara saya perlu jelaskan sekali lagi kepada rakan pegawai. Kadang-kadang ada di kalangan pegawai dia tertanya-tanya kenapa dia diberi peranan dan tanggungjawab item-item tertentu. Jadi sebenarnya dari segi susunan peranan pegawai dan dan juga yang membantu untuk menyediakan item, kita melihat kepada JD dulu. Contohnya macam berasaskan tindakan. Item berasaskan tindakan ini banyak buat ataupun dilaksanakan di bawah pengurusan sekolah. Jadi di situ Cikgu Razali Stambo bersama juga Cikgu Fauzi. Ini lagi Cikgu Fauzi. Dan ada hebat Cikgu Fauzi di bawah pengurusan sekolah. Bahkan Cikgu Saifu nak pergi ataupun Ustaz Saifu yang kena memberi penekanan berdasarkan item tindakan. Itu saya menjelaskanlah supaya tuan-tuan rasa macam tak kena ataupun tak adil. Sebenarnya kita cuba nak eloklah benda tu. Dan di sini juga penarafan kecemerlangan PPD adalah tanggungjawab kita semua. Kita diibaratkannya seperti akar. Akar iaitu kita berperanan menyalurkan air dan juga mineral kepada batang pokok. Dan batang pokok diumpamakan PSO. PSO yang di situ dia menjadi tunjang. Akhirnya sebagai akar yang menyalurkan air dan juga mineral, maka dia akan menyuburkan ranting-ranting dan ranting tadi dia akan menyuburkan daun-daun dan akhirnya menghasilkan bunga, dan di situlah pergi kepada keberhasilan. Keberhasilan yang kita melihat hari ini
kecemerlangan sekolah yang berada di daerah Marang, antaranya sokongan yang diberi oleh PPD yang kita melihat sokongan yang diberi oleh pegawai kepada sekolah-sekolah dia amat bantu dari segi aspek kecemerlangan sekolah. Saya rasa itu saja daripada saya. Minta maaf saya mewakili Tuan PPD sebab dia terpaksa join musyarak di peringkat jabatan dan akhir kata saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah silap dan kekurangan daripada ucapan saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang melibatkan daripada AKP, daripada pengawal keselamatan, daripada pekerja kebersihan dan hingga yang tertinggilah AKP, EO, pegawai-pegawai dan juga timbalan-timbalan. Tanpa bantuan, sokongan dan makluman dan juga daripada tanggungjawab yang kita rasa bersama ini untuk kita menonjolkan kecemerlangan PBD kita. InsyaAllah kita akan dapat menterjemahkan sebagaimana yang sebelum ini, iaitu kita mencapai PPD 5 bintang. Kenapa kita nak menterjemahkan PPD 5 bintang? Dia mencerminkan kerja buat kita. Okay? Jadi orang akan tengok di situ dulu. Itulah persepsi. Persepsi. Contohnya, kita kalau dengar PPD Kuala Terengganu 5 bintang, maka dia 99%. Persepsi utama kita akan melihat itu adalah hebat PPD itu. Jadi kita PPD Marang, kita nak menonjolkan yang semua pegawai AKP yang ada di pejabat pendidikan daerah Marang ini adalah individu-individu yang cemerlang, yang menyokong sekolah dan juga membimbing sekolah. Akhirnya diterjemahkan dengan kecemerlangan sekolah. Jadi saya akhiri dengan ucapan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita tangguhkan sesi taklimat ini dengan satu hari ataupun masa lain pula.